Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraisyah Amalin binti As'ari. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk Salatul Khauf wa Salatul Istisqa. Ini adalah merupakan senarai nama ahli kumpulan yang akan membentangkan mengikut turutan. Yang pertamanya kita pergi kepada Salatul Khauf. Maknaha Al-Khauf ضد الأمن والمقصود بصلاة الخوف الصلاة التي تؤدي في ظروف القتال مع العدوى إذ تختص بالرخص والتسهيلات لا سيما بالنسبة للجماعة لا توجد في الصلوات الأخرى. Yang bermaksud solat khauf ni adalah bermaksud solat yang dilakukan dalam keadaan peperangan menentang musuh, dan ia diberikan beberapa kemudahan khusus dan kelonggaran yang tidak terdapat pada solat-solat yang lain, terutamanya pada jemaahnya. Wa aslu fi masyru'iyyatiha ayat wa hadis ta'ti fi bayan halatuha wa kaifiyatuha. Dan pensyariatannya berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan keadaan dan cara solat tersebut. Baik, seterusnya halatuha li solat al-khauf halatani hasbi halah al-qital. Terdapat dua keadaan bagi solat khauf mengikut keadaan perang yang berlaku, iaitu halah al-ula bagi keadaan yang pertama, halah al-murabitah wal hirasah wa adam اتهام القتال وفي هذه حالة تأخذ الصلاة شكلا معينا يختلف بعض الشيء عن الصلاة في صورتها العامة بسبب حرص المسلمين على أدائها جماعة خلفاء إمامهم الأعظم أو قائدهم الأعلى أو من ينوب منابه في إدارة القتال. Okey, baik. Bagi keadaan yang pertama, dan dalam keadaannya adalah keadaan yang bertahan, berjaga-jaga dan tiada pertempuran. Baik, ketika ini solat ini mempunyai cara yang tertentu yang berbeza sedikit daripada cara solat yang biasa, yang disebabkan kemahuan orang Islam menunaikannya secara berjemaah, sama ada di belakang imam besar, pemimpin tertinggi mereka, atau sesiapa sahaja yang mengambil tempat yang mengendalikan peperangan. وقد دل على مشروعيتها في هذه الحالة قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتِ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولا يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Baik, seterusnya firman Allah mengenai Salatul Khauf ni dalam surah An-Nisa ayat 102 yang bermaksud, dan apabila engkau yakni wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-samamu. Dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh.
Dan hendaklah datang pula puak yang lain, iaitu puak yang kedua, yang belum sembahyang kerana menjaga serbuan musuh, maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama-sama. Dan hendaklah mereka juga mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang kafir suka jika kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak, dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing. Jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau sakit, dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. ولهذه الصورة التي ذكرتها الآية لصلاة الخوف كيفيتان بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله تختلفان بحسب اختلاف موقع العدوى من المسلمين وكونه في جهة القبلة أم في غير جهتها. Baik. Solat khauf yang dinyatakan oleh ayat tersebut, iaitu dilakukan dengan dua cara yang berbeza mengikut kedudukan musuh, dan orang Islam sama ada kedudukan tersebut menghala ke kiblat ataupun tidak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Naswa binti Subajuri, nombor metrik I20305022. Okay, saya akan sambung Al-Kaifiyatul Ula Salatul Khauf, iaitu cara pertama Salat Khauf. Wahia indama yakunul adu rabidan fi jihatil qabilah wal qital ghairu multahim. Ketika musuh berada di sebelah arah kiblat dan pertempuran belum berlaku. Awalan, فَإِذَا أَرَادَ الْجُنُودُ أَن يُصَلُّوا جَمَاعَةً وَلَمْ يُرْغَبُوا أَن يُجْزَئُوا صَلَاتِهِمْ إِلَى عِدَّةِ جَمَاعَةٍ تَحْقِيقًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ الْوَاحِدَةِ الْكُبْرَى فَلْيَرْتَبِهِمْ إِمَامُهُمْ صَفِّينَ أو 4 أو أكثر ويصلي بهم. Apabila semua tentera ingin solat berjemaah tanpa berpecah kepada beberapa kumpulan bagi mendapatkan kelebihan satu jemaah yang besar, imam hendaklah mengatur barisan mereka sama ada sebanyak 2 saf, 4 saf atau lebih, dan bersolatlah bersama-sama mereka. Yang kedua, فإذا سجد فليسجد معه الصف الذي يليه فقط إن كان المصلون صفين أو الصفان اللذان يلياؤه إن كانوا 4 صفوف وهكذا. Yang kedua, apabila imam sujud, maka saf yang pertama sahaja turut sujud bersama-samanya. Jika mereka yang bersolat itu 2 saf atau 2 saf pertama turut sujud bersama-sama imam, sekiranya terdiri daripada 4 saf, dan begitulah seterusnya. وَلْيَقْفُوا الْبَاقُونَ يُحَرِّسُونَ إِخْوَانُهُمْ مِنْ حَرَكَةٍ غَادِرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ لِلرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ تَبِعَهُ مِنْ تَخْلِفُ فِي الْأُولَى وتخلف المتبعون له إذ ذاك ثم يتلاحق الجميع في جلوس التشهد ويسلمون جميعا. Sementara saf yang selebihnya terus berdiri sambil mengawasi rakan mereka daripada pergerakan yang mencurigakan atau sebagainya. Apabila imam dan mereka sujud bersama-samanya berdiri, barulah mereka pula sujud dan menyertai imam berdiri dalam rakaat yang kedua. Apabila imam sujud bagi rakaat kedua, mereka yang tidak bersertanya ketika rakaat yang pertama pula sujud bersama-samanya, dan mereka yang telah bersamanya tetap berdiri ketika itu.
Kemudian kesemuanya bersama-sama semula ketika duduk tasyahud dan mengucap salam. وهذه الكيفية هي التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غروة من غروته وهي غروة عصفان فكانت سنة في كل حالة تشبيهها. Inilah cara bersolat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Usfan, iaitu peperangan yang baginda sertai dan menjadi ikutan bagi semua keadaan yang serupa dengannya. Rawah Al-Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qama an-nabi wa qama an-nasu ma'ahu fakabir wa kibaru ma'ahu wa ruku'un nasu minhum thumma sajada wa sajadu ma'ahu thumma qama lith-thaniyah فقام الذي سجدوا وحرسوا لإخوانهم وأتت طائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. Maksudnya, Nabi SAW bangun dan diikuti oleh orang ramai. Lalu baginda bertakbiratul ihram dan mereka menurutinya. Sebahagian mereka rukuk, kemudiannya turut sujud bersama-sama baginda. Kemudian baginda berdiri untuk rakaat yang kedua. Lalu mereka yang sujud pun berdiri dan mengawasi rakan-rakan mereka. Seterusnya kumpulan saf yang lain pula rukuk dan sujud bersama-sama baginda. Mereka semuanya berjemaah dalam satu solat tetapi bersama-sama mengawasi di kalangan mereka. Riwayat Al-Bukhari. Ayatul Thaniyah, cara yang kedua. Wahia indama yakunul adu muntashiran fi ghairi jihati kiblat wal qital ghairu multahim wal kayfiyatu al-mandubah lis-salati fi hadhihi al-halati hiya. Ketika musuh bertaburan di beberapa tempat yang bukan arah kiblat dan pertempuran belum berlaku, cara yang sunat bersolat dalam keadaan ini ialah awalan yanqasimu al-musallun ila firqatain. Taqafu wahida fi wajhul adu tarkibah wa tahrasu al-muslimin. وتذهب الأخرى لتؤدي الصلاة الجماعة مع الإمام. Yang pertama, mereka berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan bersedia menghadap dan mengintip musuh sambil mengawasi orang Islam, manakala kumpulan yang kedua pula bersolat jemaah bersama-sama imam. Thaniyan, yusalli الإمام بهذه الفرقة الثانية ركعت فإذا قام للثانية فريقته وأتمت ركعة الثانية بانفراد وذهبوا إلى حيث ترابط الفرقة الأولى. Kumpulan yang kedua ini bersolat bersama-sama imam pada satu rakaat sahaja. Apabila imam bangun untuk rakaat yang kedua, mereka semua berniat berpisah daripada imam dan menyempurnakan rakaat yang kedua tersebut secara bersendirian. Kemudian mereka pun mengambil alih tempat kumpulan yang pertama tadi. Thalithan, ta'ti al-firqatul ula fataqtadi bil imam وينبغي أن يتلو قيامه في الركعة الثانية ريثما تلحق به هذه الفرقة فيصلي بها الإمام الركعة الثانية التي هي الأولى في حقهم فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا الركعة الثانية ثم لهقوا به وهو لا يزال في التشهد
fayusallim bihim. Ketiga, kumpulan yang pertama pula datang bersolat bersama-sama imam tersebut yang meneruskan rakaat keduanya yang merupakan rakaat yang pertama bagi mereka. Justru, imam hendaklah memanjangkan masa berdirinya pada rakaat yang kedua itu hingga kumpulan berkenaan selesai menyertainya. Apabila imam duduk tasyahud, mereka terus bangun menyempurnakan rakaat yang kedua, kemudian menyertai imam semula yang masih duduk tasyahud dan seterusnya mengucap salam bersama-sama mereka. Wa hadhil kaifiyah hiya sifatu salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghurwati dhatir riqa'. Demikianlah cara bersolat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Zatu Ar-Riqa'. An Salah bin Qawwat amman syahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla yaumu Dhatir Riqa' salatil khawf. Daripada Salih bin Khawwat, daripada seseorang menyaksikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khawf ketika peperangan Zatu Ar-Riqa', anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatun ujahal adu fasalla billati ma'ahu raka'at thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma ansarafu fasaffu wujahal adu wa ja'atit ta'ifatul ukhra fasalla bihim ar-raka'at allati baqiyat min salatihi thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Maksudnya, bahawa satu kumpulan berbaris bersama-sama baginda dan satu kumpulan lagi menghadapi musuh. Lalu baginda bersolat bersama-sama kumpulan yang pertama 1 rakaat. Kemudian baginda terus berdiri sementara mereka menyempurnakan solat masing-masing bersendirian. Setelah itu mereka bersurai lalu membuat barisan pertahanan menghadapi musuh. Seterusnya datang pula kumpulan yang kedua. Lalu baginda meneruskan solat 1 rakaat lagi bersama-sama mereka. Kemudian baginda terus duduk tasyahud sedang mereka menyempurnakan rakaat masing-masing. Dan akhirnya baginda mengucap salam bersama-sama mereka. Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kat sini kita tahu dalam kedua-dua cara bersolat ketika orang Islam menghadapi musuh ni terdapat satu daripada konsep memelihara kepentingan solat berjemaah di samping menjaga keselamatan orang Islam, berwaspada terhadap musuh dan menyedari tipu helah mereka. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Syarianti Syariza binti Muhammad Syahrul Rizal, nombor metrik I20204865. Seperti saudari Nurin Nasuha telah membincangkan tentang keadaan pertama, hari ini saya pula akan menerangkan tentang keadaan kedua menunaikan solat khauf ketika sedang hangat berperang. Yang pertama, wahia indama yaltamu ma'al adu wa tatadakhal sufuf wa yashtadul khauf. Ketika berlakunya pertempuran dengan musuh, barisan kumpulan pertama dan kumpulan kedua ini telah bercampur aduk dan keadaan menjadi sangat tegang. Wala tujadu kaifiyatu muhaddadatul lis-shalah fi hazihil halah. Tidak ada cara yang khusus bagi solat dalam keadaan ini. Bal yusalli kullu minhum ala nahu alladhi yastati' wahya.
Bahkan, solat ini ditunaikan bagi tiap-tiap mereka dengan beberapa cara-cara yang termampu, iaitu yang pertama, rajulan aw rakiban, berjalan atau berkenderaan. Yang kedua, masyan aw wafiqan, bergerak atau berhenti. Yang ketiga, mustaqbalan qiblah, menghadap kiblat. Yang keempat, mustaqbalan qiblah atau muharrafan anha, menghadap kiblat atau melencong ke arah yang lain. Wa yarka'u wa yasjudu bi'ima, rukuk dan sujudlah dengan menggunakan isyarat gerak kepala. Bitaharuku ra'suhu masyiran ilal rukuk was sujud, memalingkan kepala dengan menunjuk rukuk dan sujud. Yaqtida'u ba'duhum ba'da wa salatihim jama'atu fahuwa afdal wa in iqtilafat jihatuhum aw taqaddumul ma'mum 'alal imam. Sekiranya kita dapat mengikut di kalangan mereka secara solat berjemaah, ia adalah lebih baik, yakni lebih afdal, walaupun mereka berlainan arah atau makmum terkehadapan daripada imam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maksudnya, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian, apabila kamu telah aman sentosa, hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Seterusnya, al-halah fi kulli ma yaqa'u minhu min harakati tastadi'uha zurufil qital illa annahu la yu'aziru fi kalamis siyah. Ketika dalam keadaan solat, tiap-tiap pergerakan yang berlaku disebabkan suasana peperangan adalah dimaafkan, kecuali percakapan dan jeritan, kerana tiada keperluan untuk berbuat demikian. Asabatuhu najasah la ya'fan an hakada wa nahwuhu sahatu salatihi wa wajibu alaihi al-qada' fi ma ba'da. Sekiranya terkena najis yang tidak dimaafkan seperti darah atau sebagainya, solat tetap dikira sebagai sah, tetapi wajib diqada di kemudian hari. Yarkhusu fiha bihadza syakal inda kullu qital masyru' wa kullu halah yakunu al-muqallaf fi khawfi syadid. Cara ini adalah untuk memudahkan bagi semua peperangan yang mematuhi syariat dan setiap keadaan yang sangat ditakuti oleh seseorang mukallaf. Masyru'iyah hazihi al-kayfiyah wal hifazu 'ala al-'ada'is shalah. Pensyariatan cara bersolat ini adalah untuk menjaga solat tersebut supaya ditunaikan dalam waktu yang ditetapkan kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sharifana Hafiza binti Sayyid Abu Nasir. Al-an sanwasil fi hikmah masyru'iyah salatul khawuf, iaitu hikmah pensyariatan salat khawuf. Awalan, التيسير على مكلف كي يتمكن من أداء هذه فريضة، وهو أوج ما يكون إلى صلة بالله عز وجل يستمد منه العون والنصرة، وهو يقارئ الكفرة في ميادين القتال.
Yang pertama, hikmah pensyariatan solat khauf adalah untuk memberi kemudahan kepada orang mukallaf agar mampu menunaikan kewajipan ini. Yang mana kewajipan ini merupakan hubungan paling penting dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mendapatkan pertolongan dan kemenangan daripadanya ketika semasa berjuang menentang orang kafir di medan perang. ثانيا يطمئن قلبه بذكر ربه جل وعلا وتزداد ثقته بنصره وتأييده وتثبت قدمه في أرض مؤرقة حتى يندهلك الباطل ويكتب لأهله الحق فوز وفلاح. Yang kedua, hikmah pensyariatan solat khauf adalah hati berasa tenang mengingati Tuhannya yang maha tinggi dan maha agung. Keyakinannya bertambah dengan pertolongan dan sokongan Allah Subhanahu Wa Taala serta teguh pendiriannya di medan perang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan iaitu musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. As-salat la tasqutu bi ayyi hal. Kewajipan bersolat tidak gugur dengan sebarang keadaan. Anna salata la tasqutu bi halin min ahwal mahimma ishtadal unzur madamu taklif qa'iman wal hayati mustamirrat. Maksudnya, kewajipan bersolat tidak akan gugur daripada seseorang mukallaf dengan sebarang keadaan dan bagaimanapun halangannya selagi hayat dikandung badan. ولكن الله عز وجل رخص في تأخيرها كالجمع بين صلاتين أو قصرها كصلاة مسافر أو تسهيل في كيفية أدائها كصلاة الخوف وصلاة المريض. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan pelaksanaannya sama ada dengan menangguhkan solat seperti solat jamak, memendekkan seperti solat musafir atau meringankan cara melakukannya seperti solat khauf dan solat bagi pesakit berdasarkan sebab-sebab dan suasananya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nurul Hazika binti Muhammad Bazihar. Nombor 3 I20204933. Al-an nastamiru fil mawdu' at-tali wa huwa salatul istisqa. Insyaallah sanunakishu fi hadzal unwani ta'rif wa kayfiyatuha fi salatul istisqa wa ba'dul ad'iyatil waridati fil istisqa. Alhamdulillah, sebentar tadi sahabat-sahabat saya telah menerangkan tajuk solatul khauf dan insya-Allah kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya iaitu solatul istisqa. Insya-Allah dalam tajuk ini kita akan membincangkan tentang pengertian solatul istisqa, cara-cara solat istisqa dan doa untuk memohon hujan. Ta'rif solatul istisqa. هي صلاة تشرع عند الاحتباس مطر أو جفاف نبغ وهي مسنونة عند طهور سببها وتفوت بزوال السبب كأن تنزل الأمطار أو يجري النبع. Pengertian solat istisqa adalah solat yang disyariatkan apabila berlakunya kemarau dan hiya masnunatun inda tahuri sababuha. Ia sunat dilakukan apabila ada sebab tersebut iaitu sebab kemarau. Wa tafawwat bi zawalis sababi ka'anna tanazzal al-amtar aw yajri an-nab'u. Dan tak sunat lagi apabila hujan turun atau mata air mengalir kerana sebab-sebabnya telah luput. Haza kulli syai'in minni. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nahzatul Umairah binti Isyaraf bernombor matrik I20204794. Hari ini saya akan menerangkan tentang kaifiyat fi solat al-istisqa, yakni cara solat istisqa. Kaifiyatuha thalatha, dan solat istisqa ini dilakukan dengan 3 cara. Adnaha mutlaq ad-du'a fil ayyi al-awqat. Yang pertamanya dilakukan dengan sekurang-kurangnya berdoa pada bila-bila masa yang dikehendaki. Wa awsatuha ad-du'a ba'da ruku' ar-raka'ah al-akhirah min salawati maktubah wa khalfa salawat. Dan yang kedua ialah cara yang sederhana, yakni berdoa selepas ruku' pada rakaat akhir solat fardu dan selepas bersolat. Dan berdoa selepas rukuk pada
rakaat akhir waktu ini sama, yakni doa kunut, sama juga caranya dilakukan di dalam solat istisqa, cumanya mempunyai bacaan yang berlainan. Wa akmaluha wa huwa ma uqud babu salati al-istisqa li bayani antatum ala kaifiyat taliyah. أولا يبدأ الإمام أو نائبه فيأمر الناس بما يلي. Yang ketiga ialah cara yang paling sempurna untuk melakukan, yang mana pertamanya imam atau penolong hendaklah meminta orang ramai bersama-sama melakukan perkara berikut, yakni bitaubatis sadaqah. Limadha yajibu taubat في صلاة الاستسقاء لأن معاصي سبب البلاء. Dengan taubat bersungguh-sungguh. Dan kenapa perlu bertaubat semasa kita mengerjakan solat istisqa ini adalah kerana kemungkinan maksiat yang menjadi punca berlakunya musibah itu, dan ketakwaan menjadi turunnya keberkatan apabila sesuatu komuniti itu melakukan berdoa dan bertaubat. Dan yang kedua, as-sadaqah 'ala al-fuqara wa khuruj 'anil mazallim wa islah dhatil bin. Yang kedua ialah dengan bersedekah kepada fakir miskin, meninggalkan kezaliman dan mendamaikan persekitaran. Yang ketiga ialah as-siyam 4 ayyam mutatabi'ah, yakni berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Wa istahabbata hadhihi al-umur lamma laha min athar fi istijabah du'a kama thabata fil hadith sahihah. Dan perkara tersebut sunat dilakukan kerana ianya memberi kesan kepada termakbulnya doa sebagaimana yang sabit dalam beberapa hadis yang sahih. Thaniyan, yakhruju imam bihim fil yawmir rabi' min ayyamus siyamihim wa hum sha'imun fi siyam badhilla wa khushu' wa istikana ila al-falah fayusalli bihim al-imam aw na'ibahu rak'atain kara'ati salat al-'aid tamaman. Yang kedua ialah pada puasa hari keempat, imam bersama-sama orang ramai keluar ke kawasan lapang, berpakaian biasa, merendah diri dan bersopan santun. Kemudian mereka melakukan solat sebanyak 2 rakaat sama seperti solat hari raya. Bina fil 'aid bima'na fil 'adat takbir wa raka'ah. في ركعة أول 7 تكبير وركعة ثاني 5 takbir, yang mana ianya sama seperti dilakukan pada solat hari raya. Adalah dari segi jumlah bilangan takbirnya di rakaat pertama, yakni sebanyak 7 takbir, dan pada rakaat kedua 5 takbir, dan jumlah rakaat solatnya yakni sebanyak 2 rakaat. Rawa Ibnu Majah wa ghairuhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaddi'an mutamaddilan mutakhashian mutarassilan mutadarrian fa shalla rak'atayn kama yusalli fil 'aid. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tawaduk, berpakaian biasa, khusyuk, berlemah lembut dan merendah diri. Kemudian baginda bersolat 2 rakaat sebagaimana baginda solat pada hari raya. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ke 1266. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Nama saya Nurul Aisyah binti Mahasan, nombor matrik I20204922. Baik, pada hari ini saya akan sambung kaifiat solat sunat istisqa yang ketiga. Dalam solat sunat istisqa yang ketiga ni ada beberapa pembahagian. Yang pertama, imamun aw musa'iduhu jama'an nasa ma'a litabati haqqan wa i'ta'i sadaqati lil fuqara wa tarakal istibdadi wa sana'as salami wa kadhalika sawmu 4 ayyamin mutataliyatin. Okay, maksudnya dekat sini, cara yang paling sempurna untuk melakukan solat sunat istisqa adalah imam atau penolongnya hendaklah meminta orang ramai-ramai bersama-sama melakukan taubat dengan sebenar-benarnya, bersedekah kepada fakir miskin, meninggalkan kezaliman dan mendamaikan persengketaan, serta berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Wa yakunu mawdu'ul khitani li'annahu yu'assiru fi ijabati du'a kama warada fi ba'dil ahadisi sahihah. Okay, perkara tersebut sunat dilakukan kerana ia memberi kesan kepada termakbulnya doa sebagaimana yang sabit dalam beberapa hadis yang sahih. Pembahagian yang kedua adalah fil yawmir rabi' minas siyam kharajal kahin ma'al jumhur ilal ara'i murataddina malabisa basitatan wa mutawadi'atan wa husnus suluk summa yu'adduna rak'ataini fi salatil 'id. Okay, yang kedua pula, pada puasa hari keempat, imam bersama-sama orang ramai keluar ke kawasan lapang, berpakaian biasa, merendah diri dan bersopan santun. Kemudian mereka melakukan solat sebanyak 2 rakaat sama seperti solat sunat hari raya. Wa hadza bina'i ala hadisi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabazzilan mutakhashshi'an mutarassilan mutadarri'an fa shalla rak'ataini fil 'id. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tawadhu', berpakaian biasa, khusyuk, berlemah lembut dan merendah diri. Kemudian baginda bersolat 2 rakaat sebagaimana baginda bersolat pada hari raya. Riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga, indama tantahi shalah yakhtubu al-imam fa khutbatil 'id illa annahu indama bada'aha bil istighfar 9 marratin fil khutbatil ula wa 7 marratin fil khutbatis saniyah badalan minas salatil 'id. Okay, yang ketiga pula, apabila selesai solat, imam berkhutbah sebagaimana khutbah hari raya. Akan tetapi apabila dia memulakannya dengan beristighfar sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama dan sebanyak 7 kali pada khutbah yang kedua sebagai ganti pada solat hari raya. Wa hadza mabniyun ala kalamillahi subhanahu wa ta'ala fi surah Nuh 10 ila 11. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menurunkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Surah Nuh ayat 10 hingga 11. Ba'dil intaha amin sulasi khutbatis saniyah yastadiru al-wa'iz wa yuwajihul qiblata wa yudiru zuhrahu lil musallin. Ba'da zalika yughayyiru mawdi'u al-qumashi fawqa katifihi ila al-yasari aw min al-yasari ila al-yamini. Kullu hadha yatimmu lil ta'biri an syu'uri bi ihtiramillahi subhanahu wa ta'ala. Hadza bina'an ala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huraian kepada nombor 3, sambungan pada nombor 3 tadi. Setelah berlalu sepertiga khutbah yang kedua, khatib hendaklah berpaling menghadap kiblat dan membelakangi para jemaah. Seterusnya, dia mengubah kedudukan kain di atas bahunya yang bahagian kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Semua ini dilakukan untuk menzahirkan rasa rendah diri kepada Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, katanya,
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمان على الأيسر والأيسر على الأيمان. Maksudnya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan solat istisqa. Kemudian baginda bersolat bersama-sama kami sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Seterusnya baginda berkhutbah dan berdoa kepada Allah sambil memalingkan mukanya ke kiblat dan mengangkat kedua-dua belah tangan-tangannya. Kemudian baginda membalikkan selendangnya yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Riwayat Ibnu Majah. Orang ramai juga sunat membalikkan selendang mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, sunat bagi khatib membanyakkan istighfar, berdoa, bertaubat, merendah diri dan bertawassul dengan orang-orang yang soleh dan yang bertakwa. Dan yang terakhir sekali, kama anis sunnati yajlibu ma'ahum al-itfal wa kibar sinni wa hatta a'da'iz zimmah wa la yamna'una min az-zahabi illa al-musalla li'annahum aydan min mutadarririna min al-karisah. Yang keempat, maksudnya sunat dibawa bersama-sama ke tempat solat tadi orang-orang tua, kanak-kanak dan binatang ternakan. Begitu juga ahli zimmah tidak wajar dihalang untuk turut hadir bersama. Ini adalah kerana bencana yang menimpa turut mengenai mereka semua. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Aisyah binti Abdul Halim, I 20204880. بعض الأدعية الواردة في الاستسقاء. Doa selepas solat sunat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha suqya rahmatin ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا حدم ولا غرق اللهم على الضراب والأكام ومنابت الشجر والبطون أودية اللهم حويلنا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحاها عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا بالعباد وبلاد من الجهد والجوع والطنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الطرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض وكشف عنا من بلاء ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. Maksudnya, Ya Allah, berilah kepada kami cucuran dengan hujan yang lebat dan menyeluruh. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, jauhkanlah hamba-hambamu negeri, binatang ternak dan semua makhluk dari kehidupan yang dalam kesempitan dan kesukaran. Tiada tempat untuk kami mengadu selain kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah kepada kami tanaman
dan lenyapkanlah dari kami segala kelemahan. Curahkanlah kepada kami berkat dari langit dan tumbuhkanlah kepada kami berkat dari bumi. Ya Allah, lenyapkanlah dari kami bala dan bencana. Tiada yang dapat menyingkirkannya melainkan Engkau. Ya Allah, kami memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya Dikau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka turunkanlah hujan yang lebat dari langit. Ya Allah, berilah minuman kepada hamba-hamba-Mu dan binatang ternak-Mu. Sebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati. Syukran kasiran.